Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan لجميع المشاهدين ومجتمعين الكرام وخصوصا للطلاب والمعلمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ديدك تي في KPM سكسس تام 2021. Percuitan أنتم معي شفيقة هنفية. وكيف حالكم جميعا؟ الله يفتح عليكم آمين آمين يا رب العالمين. اليوم ممتع جدا لأن ماذا؟ لأن سنتعلم الكيفيات والتقنيات واستراتيجيات لجواب الفقه. ما شاء الله. Siapa yang akan mengajar kita pada hari ini? Jadi jom kita saksikan dahulu profil guru. Hayya nanzur. Ahlan wa sahlan. Itu dia sebentar tadi profil guru kita pada hari ini iaitu Ustaz Abdul Hafiz bin Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bi khair. Jadi Ustaz daripada Ma'had Al-Masyhur Al-Islami balik Pulau Pinang. Jauh tu Ustaz. Mai ke sini masya-Allah. Jadi Ustaz, kita hari ini nak belajar tentang apa Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari satu subjek yang namanya fiqh dan juga faraid. Fiqh dan faraid. Nama dalam lembaga peperiksaan disebut fiqh, tapi sebenarnya dia ada dua subjek. Baik. Iaitu fiqh satu bahagian dan satu lagi faraid satu bahagian. Baik. Jadi untuk segmen kali ini kita pasti murid-murid semua tak sabar ni dengan penjelasan mengenai format soalan yang akan diperjelaskan oleh Ustaz sebentar lagi. Tafadhal Ustaz. Baik, boleh saya mula? Ya, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini kita akan mulakan tentang subjek fiqh. Yang mana fiqh ni antara subjek yang wajib lulus dan yang paling senang saya rasa sebab dia berkisar tentang kahwin. So kahwin ni benda orang sukalah. Orang mengantuk dalam kelas pun dia mata dia terbuka dengan luas. Sebab dia faham lebih daripada guru kadang-kadang. Okey, hari ini kita akan belajar tentang fiqh. Fiqh S102 fiqh. Pertama tentang format soalan. Okey. Instrumen jenis-jenis instrumen soalan. Pertama kertas satu macam biasalah. Kertas satu ni masa PT3 dulu pun ada macam ni, SPM pun ada macam ni, dan sampai kelas STAM kita perlu lorekkan saja kertas satu yang mengambil masa 1 jam 15 minit. Dan satu lagi kertas dua, ujiannya bertulis. Anda perlu menulis, sediakan pen, madam, kertas untuk buat perkiraan nanti, dia ada kira faraid nanti. So jenis-jenis item yang ada dalam soalan adalah aneka pilihan dan pelajar-pelajar calon boleh memilih antara alif, ba, jim dan dal. Seterusnya subjek untuk kertas dua, subjek respon terhad dan juga subjek berstruktur yang mana perlu pelajar menulis jawapan dan memberi respon yang bersesuaian dengan arahan dan tugasan dalam setiap item soalan. Bilangan soalan dalam kertas satu ada lebih 25 soalan berkaitan dengan fiqh dan 15 soalan berkaitan dengan faraid. Dan untuk fiqh, soalan tiga sahaja soalan yang akan keluar untuk bahagian fiqh dan 2 soalan berkaitan dengan faraid. Seterusnya kita tengok ke jumlah markah. Semua ada 40 markah untuk kertas 1 dan 100 markah untuk kertas 2. Dan wajaran dia 40 dan 60. Ujian yang macam saya sebutkan tadi 1 jam 15 minit, tak boleh tangguh dan tak boleh cepat sangat. Jadi kalau dah siap awal tu kita semak semula. 2 jam 30 minit untuk kertas 2. Dalam banyak-banyak soalan tu kertas 1 dan kertas 2 hanya 4 benda ni saja. Ada hanya 4 benda ni saja yang akan dinilai. Anda perlu hanya mengingat, memahami dan mengaplikasi serta menganalisis semua jawapan
ataupun tugasan yang perlu setiap calon buat. Cakupan konteks semua tajuk, tak ada yang skip. Jadi semua tajuk. Aras kesukaran 5, sederhana 3 dan tinggi 2. Kemudian tu kaedah penskoran disebut dengan dikotomos. Maksudnya dia kalau dari segi bahasa Arab disebut sebagai juz'iyat. Soalan-soalan dia tak ada kaitan dengan soalan lain tapi dia merangkumi tajuk semua dalam tu. Okay, Dia lain-lain tapi dia merangkumi semua tajuk. Kemudian tu analitik tu macam biasalah. Dia melihat pentaksiran, melihat persembahan pelajar, macam mana dipersembahkan setiap jawapan. Itu saja yang saya rasa yang penting adalah 6, perlu mengingat, perlu memahami, mengaplikasi dan menganalisa. Ini tahap kesukaran lah. Tahap kesukaran dalam setiap arahan dan tugasan soalan. Pertama mengingat, biasanya takrif lah. Takrif yang biasanya yang mudah-mudah. Kemudian tu memahami syarat dan rukun yang ada dalam setiap permasalahan fiqh. Kemudian mengaplikasi macam mana kita nak hukum sesuatu masalah atau permasalahan, macam mana kita nak selesaikan masalah dengan mengaplikasikan semua data maklumat yang kita ada untuk kita selesaikan masalah. Kemudian menganalisis, maksudnya kita boleh tentukan mana satu hukum yang tepat berdasarkan situasi dan juga syarat yang ada dalam setiap arahan dan tugasan soalan. Baik. Maknanya Ustaz, kalau kita lihat kaedah penskoran analitik itulah yang kita nak analisis dan aplikasi tu kan Ustaz? Ya, betul-betul. Baik. Ustaz ada penjelasan selebih lagi? Untuk rendah ni ada 50% soalan arasnya rendah. Jadi biasanya sangat senanglah. 50% soalan yang mudah, anda hanya perlu mengingat, perlu memahami. Itu saja dalam untuk dapat 5 ni. 5 rendah, jadi 50%. Kertas 1 50%, kertas 2 50%, aras kesukaran yang sederhana. Yang rendah, yang sederhana ni lebih 30% dekat kertas 1 dan kertas 2 ada 30%. Begitu juga dalam aras tinggi ni hanya ada 8 soalan dalam kertas 1. 20% dalam kertas 2. Itu yang dimaksud dengan aras kesukaran rendah, sederhana dan tinggi. Baik. Itu je penjelasan daripada Ustaz mengenai dengan format instrumen pentaksiran fiqh dan faraid S102. Jadi mungkin Ustaz, apakah yang sebenarnya dimaksudkan sebagai aras kesukaran 5, 3 dan 2? 5, 3 dan 2 macam saya jelaskan tadilah. 5 itu mewakili 50% soalan yang rendah biasa berkenaan dengan mengingat, anda perlu menghafal takrif, kemudian memahami rukun dan syarat, kemudian mengaplikasi, menjelaskan apa kedudukan, kemudian menganalisis. Kalau faraid kita kena perlu mengira macam mana kita tentu setiap peratus bagi setiap waris yang kita akan jawab dalam kertas nanti. Baik. Ada contoh silibus soalan Ustaz? Ada contoh. InsyaAllah kita hari ini kita bawa contoh-contoh silibus soalan. Silibus soalan untuk kertas 1 S102. Jadi itu dia penjelasan untuk segmen pertama ini tentang format soalan. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. أهلا وسهلا إلى سكسس تام 2021. Pecutan اليوم نتعلم عن الفقه والفرائض. Dan kali ini kita bersama dengan Ustaz Abdul Hafiz. Kita nak tahu Ustaz, untuk segmen kali ini berkenaan dengan kertas 1 bahagian 1 dan 2. Tafadhal ya Ustaz. Baik, terima kasih Syafiqah. Kita terus ke soalan 1. Contoh di sini saya sediakan beberapa contoh untuk soalan kertas 1. Tajuk berkaitan dengan at-talaq. Jadi di sini penyataan yang kita kena buat adalah pilih antara 4 ni yang mana satu betul.
at-talaq sunni an yuqa'a talaqa fi tuhrin haidin hamlin aw ya'isin ghairu mujami' fihi. Jadi di sini kita kena pilihlah. Jadi di sini kita perlu kepada mengingat yang saya sebutkan tadi 5 3 2 kita perlu kepada mengingat takrif. Jadi di sini soalan di sini sinilah berlakunya talak semasa suci. Yang kedua, ma hukmu talak man la yahwiha az-zawju wa la tasammuh nafsahu bimu'natiha. Apakah hukum seorang lelaki talak isteri dia, dia tak suka pun dengan isteri dia. Dia tak berkeinginan, suami dah tak nak dah kat isteri, apa hukum? So di sini haram, wajib, mandub ataupun mubah. Jadi di sini kemahiran sama juga mengingat hukum. Jadi benda yang kita kena ingat, pelajar yang kena ingat hukum. Kemudian kita ke soalan ain. Bila soalan ain, dia mesti menganalisis. Jadi yang sukar lah, menganalisis setiap kenyataan dan pelajar dikendaki untuk memilih. Pertamanya, ain talak al-bid'i fima ya'ti. Tentukan talak bid'i yang dimaksudkan dengan talak bid'i mana satu antara alif, ba, jim dan dal. Jadi pelajar boleh memilih. Jadi pertama kita kena tahu arahan soalan. Ma untuk yang mudah. Jadi kalau dibagi statement macam ni untuk yang takrif saja, untuk mengingat saja. Yang di sini kalau dia beri dengan arahan soalan ma, itu satu benda yang perlu pelajar dan calon memahami dan cuba mengingat. Untuk yang ain menentukan, pelajar perlu tentu semua statement yang ada dekat sini, yang mana satu pilihan. Jadi pilihan dia sudah tentulah. Talaqa rajulu zaujatahu, seorang laki-laki mentalak isterinya fi tuhrin, waktu suci, yang mana dia pernah bersama dengan isteri dia. Yang ni mubah. Jawapan dia mubah. Jadi hukum ni memang kena ingat dan hafal lah. Sebab dia memang 5 yang kita sebutkan awal tadi, 5 aras yang sangat mudah dan boleh pelajar kuasai. Seterusnya kita ke soalan berikutnya. Haula in nisa laisat fi talaqihinna sunnah wala bid'ah illa. Jadi di sini pun pelajar kena memahami yang 3 aras 3 tadi kan, 5 3 2. So di sini pelajar perlu memilih antara jawapan-jawapan yang betul. Antara kertas 1 dan kertas 2, sebenarnya markah paling banyak adalah kertas 1 sebab jawapan semua dah ada. Kan berbanding kertas 2 kita terpaksa kena cari, kena hafal, kena tulis. Ini semua dah ada, hanya lorek-lorek saja Syafiqah. Ya, kan? Ini jawapannya. Ma hukum man basyara ghairu zaujatahu fi madunal farj? Apakah hukum seseorang yang bersama dengan bukan isteri dia bersekedudukan? So jawapannya pilih sama ada 100 kali sebat ataupun dibuang daerah, taghribu am setahun ataupun takzir ataupun rejam. Jadi yang ini semua hudud. Ini semua hudud. Maknanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi untuk yang bersekedudukan dengan wanita asing, dia hanya di bawah kuasa pemerintah hakim, itulah takzir sahaja. Kena hukum takzir. Ya, ini pun kemahiran kepada menganalisis setiap kenyataan yang ada di pilihan yang diberi kepada pelajar. Walil murtaji' syartani, ini takrif Syafiqah. Ya. Walil murtaji' syartan, untuk orang yang rojok ni, nak rujuk orang dia kena ada 2 syarat. Pertama, dia mesti ahli nikah binafsih. Dia mesti orang yang layak nikah. Yang kedua, al-ikhtiyar, dia mesti ada pilihan dan dia tak boleh dipaksa. Awak kena rujuk isteri awak, kalau tidak saya cekik awak. Tak boleh. So dia mesti ikhtiar, pilihan. Yang seterusnya, zai ma haddu zani ghair musa, apakah hudud kepada penzina yang bukan muhsan, iaitulah alif ba, iaitulah ar-rajmu hatta yamut. Kat sini alif samanun al-jildah, 80 kali sebatan. Yang kedua, taghribul am, kena buang daerah.
Yang ketiga, rejam sehingga mati. Yang keempatnya, 100 kali sebatan dan dibuang daerah. Jadi, ini had yang mana ditentukan dan disabitkan dalam hadis, 100 kali sebatan dan dibuang daerah selama setahun. Dengan jarak yang kita boleh qasar, Syafiqah. Kalau kita nak pergi nak qasar solat lebih kurang 89 kilo ke 92 kilo. Jadi dia tu kena buang daerah kalau pergi hantar ke Penang lah. Oh. Jangan hantar rumah saya sudah. Kena jauh, Ustaz? Kena jauh, jarak yang qasar. Kemudian tu maza yajibu alal mutawaffa anha zawjuha, apakah benda yang wajib terhadap wanita yang kematian suaminya? So setelah suami mati, dia tak sedih pun tak apa, dia sedih pun tak apa. Kan suka hati dia lah kan. Tapi apa yang syarak tentukan ialah al-ihdadu. Dia kena al-ihdad dan juga mulazamah. Jadi kita pilih jawapan untuk 2 dan 3. Sinilah ba. Sini pun kemahiran mengaplikasi apa yang maklumat yang kita dapat dan data yang pelajar ada. Man mutallaqah laisat laha iddah. Siapakah antara berikut wanita yang kena talak dan dia tidak ada iddah? Hamil, orang yang tua, saghirah, kanak-kanak, dan juga wanita yang kena talak sebelum dukhul. Jadi biasanya orang pilih apa? Kalau tak tahu jawapan paling panjang, kita dulu ambil lesen kan macam tu kan. Jadi memang kebetulan yang lebih panjang inilah jawapan yang tepat sebelum dukhul biha. Maknanya tidak ada iddah. Dia kahwin-kahwin, dia rasa menyesal, dia cerai. Kan? Jadi perempuan tu tidak ada iddah dan dia boleh kahwin dengan siapa-siapa pula lah yang dia nak kahwin. Lepas tu yang ain tentukan. Sebenarnya penting arahan dan tugasan untuk kita kenal pasti 5, 3 dan 2. Jangan hilang markah kita. Di sinilah markah kita punya mumtaz kita. Skor kita kat sini, bukan di kertas 2. Biasanya kita akan fokus kepada kertas 2 dan alah kacang je kertas 1. Jangan dik, jangan. Di sinilah kamu punya masa depan. Nampak? Ain tentukan halatus sahihah fi taghrib zani ghair musan fi ma yati, tentukan situasi yang betul dalam kita nak buang daerah orang yang berzina yang bukan musan. Jadi di sini lau aradal imam taghribu, kalaulah imam nak buang daerah dia fa kharaja bi nafsih. Jadi imam ni pemerintah boleh keluarkan, arahkan dia untuk keluar. Yang kedua, yaghrib min bilad zina ila musafatil qasri. Di sini. Ini jawapan dia. Sama macam tadi. Kena buang daerah daripada daerah yang dia lakukan zina pergi ke kawasan yang jarak dia musafatul qasri. Itu jawapannya. Seterusnya kita tengok contoh yang lain juga. Min syurutil ihsani fi zina wa wujudul wati fi, antara syarat-syarat ihsan di dalam zina iaitulah wujudnya pernah berlaku persetubuhan di dalam nikah sahih. Siapa yang pernah kahwin, so lepas tu dia buat zina, so dia boleh dikenakan hudud 100 kali sebatan. Okey. Qata'tu yad syakhsun in sariqa nisaban qimatuhu arba'ah khams rubuh sudus. Jadi pelajar boleh pilih, tapi dengan pilih jawapan yang betul lah. Kita dikenakan hukum hudud apabila harta yang kita curi nilai dia rubuh RM166, baru dikenakan hukum hudud. Kalau kurang 150 ditakzirkan saja. Jadi mahkamah boleh jatuhkan hukuman, bayar denda dan sebagainya. So soalan yang ke min syurut wujubul jihad ma ya'ti illa asyuja'ah, berani. Illa kan. Jadi kita kena pasti syarat-syarat. Pertama, kena merdeka, sah, sihat tubuh badan, lelaki dan juga berani. So berani tidak ada dalam syarat wajib jihad. Awak berani ke awak tak berani? Bila diarah kita kena turun. Infiru khifafan wa thiqala. Bersegeralah. Kalau diarah kita kena turun. Bila-bila masa bersiap sedia. Itu untuk jihad. Alat yang seterusnya an-nun, alat hadat allati tajuzu zakat biha, alat yang digunakan untuk melakukan sembelihan. Pertama, boleh pakai gigi ke, boleh pakai kuku ke, boleh pakai besi, pisau ke ataupun tulang. Jadi yang diharuskan adalah besi, pisau, yang ini semua makruh. Ini semua makruh.
Itu pilihan yang kita ada. Kemudian tu kita masuk kepada bahagian fiqh. Ada dalam bahagian faraid ada lebih 15 soalan. Ya. Saya cuba lajukan sikit saya fiqh. Ya. Susun yang mana yang perlu. Ratib al-mustahqin. Jadi sini kemahiran pelajar adalah mengenal pasti apa benda yang benda ni apa benda supaya disusun dengan betul. Jadi yang first kali itu kena ingat pada kena dahulukan apa yang Allah tentukan. Allah yang tak dulu kita follow je. Pertama Allah kata tentukan ashabul furud. Ashabul furud dulu. Jadi kita pilih ashabul furud nombor 3. Jadi di sini yang 3, sini je 3. Kan? Yeah. Jadi jangan mandai-mandai ikut Tuhan. Tuhan cakap ashabul furud, so kita follow. Maudhu' ilmu miras, skop dalam ilmu miras yang dibincangkan ilmu miras ialah wa tarikatul mayit min haisu taqsimuha wa bayanun nasib kulla warisin. Dia punya takrif. Ini kemahiran maudhu'. Maudhu' ni maksudnya setiap ilmu dia ada asas dia ada lebih 10 ilmu. So antara yang penting student perlu tahu setiap subjek adalah berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Ni exam tak tahu tajuk apa yang dibincangkan, skop apa yang kamu kena pelajari. So jawapannya adalah itulah ilmu miras. Skop yang dibincangkan ilmu miras ialah harta peninggalan mayat, macam mana kita nak bahagi dan berapa orang waris yang dapat. Itu dalam ilmu miras. Man yastahiqur rubu' indal wujudil walad. Siapakah yang layak? Soalan yang seterusnya Jim, siapakah yang layak mendapat 1/4 kalangan berikut? Al-ab, jad, zauj dan zaujah. So kat sini ab dia tak ada 1/4, jad pun tak ada 1/4. Yang ada suami dan isteri. So suami dan isteri ni, suami akan dapat 1/4 bila ada anak. Wujudul anak 1/4. Tak ada anak 1/4 isteri. Jadi jawapan dia inda wujudil walad, ketika adanya anak. So jawapan dia adalah Jim. Suami paling layak dapat 1/4 dah ada anak. Mata syakhsun, seseorang mati. Dal, seseorang mati meninggalkan bentun, anak perempuan, wa ukhtun syaqiqah dan adik. Berapakah bahagian bentun? Bentun bahagian dia 1/2. Sama juga ni, ukhtun syaqiqah pun 1/2, adik. Kemudian kat sini soalan yang mudah juga ni, asal masalah. Berapa kita nak dapat kat sini? Berapa kita nak dapat kat sini? Jadi dekat sini kita kena ingat menganalisis maklumat yang data yang kita pernah pelajari sebelum ini. So zauj ukhtun li akan dapat 1/6. Dalam Quran sebut lahum syuraka ufis sulus. Mereka ini bukan 1/6, 1/3. Sorry, 1/3. Kalau seorang 1/6, kalau dua orang 1/3, dekat sini 12. So 3 ni darab 4. 4 darab 3 kita akan dapat 12. Kan dekat sini 3, dekat sini 2, dekat sini 4. Macam tu Syafiqah. Baik, itu dia penjelasan daripada ustaz kita mengenai dengan kertas 1, bahagian 1 dan 2. Dan apa yang saya dapat faham kat sini, kita boleh skor. Murid-murid boleh skor untuk kertas 1 insya-Allah. Jadi, saya yakin lepas ni banyak lagi tips yang akan diberikan oleh ustaz. Tapi sebelum tu, mungkin nastadih qalilan wa sawfa nataqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. أهلا وسهلا إلى سكسس تام 21 pecutan. اليوم نتعلم عن الفقه والفرائض. Dan kita bersama dengan kita Ustaz Abdul Hafiz bin Ismail ya Ustaz. Jadi alhamdulillah kali ini untuk segmen kali ini kita nak tahu tentang kertas 2 bahagian 1 dan 2. Apakah penjelasannya? Jadi Ustaz, saya persilakan. Baik, kita terus ke soalan 1 untuk kertas 2, mengambil masa 2 jam setengah. 2 jam setengah tu masa yang lama. Jadi apa yang perlu, macam kita sebut atas tadi, format pentaksiran 5-3-5-3-2, kita kena tahu yang 5 ni apa benda.
So dia akan inilah 5. Inilah contoh-contoh 5. So anda perlu hafal takrif rujuk apa benda. Jadi rujuk menurut syarak raddul mar'ah ila nikah min talaq ghair ba'in fil iddah ala wajhi makhsusah. Ini tak boleh reka. Kalau nak reka separuh, mereka diperuntukkan 2, anda hanya akan dapat separuh sahaja. Sebab reka rujuk ni orang tu talak isteri dia, lepas tu dia menyesal. Dia rujuk balik. Dapat 1 je lah. Yang diperuntukkan 2 di sini. Begitu juga dalil yang diminta ma. Ini aras 5, aras yang rendah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalik in aradu islaha. Dia jawab sampai sini saja. Sampai sini saja yang dia jawab. So separuh saja dia dapat. Ataupun dia boleh pilih sebabnya arahan kita ataupun. Jadi datang Jibril, atani Jibril kata Nabi, faqala Jibril kata raji' Hafsah, wahai Muhammad kau rujuklah Hafsah, fa innaha sawamatun qawamatun, sesungguhnya Hafsah adalah orang yang suka berpuasa dan juga suka beribadah. Wa innaha zaujatuka fil jannah, beliaulah isteri kamu di syurga nanti. Jadi siapa yang tengah tunggu suami rujuk kena banyak puasa. Jadi Ustaz, kalau soalan dia mad dalil ala masyru'iyyatir ruj'ah min al-kitab aw sunnah, nak jawab 1 je ke 2 Ustaz? Okey, kita boleh pilih au kan litaghyir, anda boleh pilih kan sama ada dengan kitab. Kalau kita ingat Quran, so kita boleh keluarkan ayat ni. Kalau ingat sunnah, kita boleh keluarkan ayat ni. Baik. Okey. Seterusnya ke soalan ba, jelaskan wadih salasah min syuruti sihhatir raja'. Ini wadih. Soalan dia nombor 3 tadi. Memahami, mengingat, mengaplikasi. Okey, sini. Ini aras yang sederhana. Yang kita sebut 3 tadi kan. Selalunya dalam soalan, as-salasah ni dibolkan. Tugasan. Jelaskan 3 daripada syarat-syarat rujuk. Pertama, bukan talak 3. Ayyakuna talak ba'da dukhul. Ini boleh pilih. Syafiqah. Boleh nombor 1, 2, 3. Ataupun yang paling pendek. Kaunuha muayyana, mesti confirm mana satu isteri yang awak nak cerai. Contoh dia ada isteri 4, ceraikan Alung. So dia Alung isteri yang sulung kan. Jadi dia boleh kena tentukan, dia tak boleh ceraikan bos. Seorang ni mesti aku cerai. Dia mesti spesifik. Spesifik. Siapa yang awak tak nak ni? Okey. Ini boleh pilih lah. Pilih yang paling pendek pun tak apa. 3 aja. Tak payah hafal banyak-banyak. 3 saja dia minta di sini. Sebab 3 peruntukan markah paling banyak 6. Kan ada 2, ada 4, ada 3, paling banyak dalam fiqh 6. So setiap poin hafal 3 saja untuk jawab syurut sihhatur raja'. Seterusnya ke soalan ma yajibu lil muqtadah ar-raj'iyah ghairin nashizah. Apakah yang wajib terhadap orang yang beriddah, dia rujuk tapi dia tak pernah nusyuz derhaka kepada si suami. So suami kena beri juga dia penempatan ataupun nafkah kena bagi tiap-tiap bulan sampailah habis iddah. Mal ihdad, al ihdad ialah takrif ini ma yang macam kita cakap tadi lah, yang mudah, 5 yang mudah. Jadi kena ingat tu 5 soalan mudah, 50 markah untuk kamu kuasai subjek ni. Senang. Bain, okey, bain dal, biasanya soalan bain yang paling susah dan sukar adalah soalan dal. Soalan dia dal. Rajih, bain, jelaskan, ni arahan. Ni tugasan kamu, beraskan tentang hukum seorang lelaki merujuk isteri dia yang dia talak sebelum dukhul. Dia kahwin-kahwin, dia menyesal, dia cerai isteri dia. Dia boleh talak, dia boleh rujuk, dia tak ada hak untuk rujuk. La tasihhu rujuk, ataupun kita pilih la rujuk lahu, dia tak boleh rujuk, dia kena kahwin semula. Li bainunatihi. Bainunah ini bermaksud satu istilah fiqh yang disebut kepada lelaki tidak punya kelayakan untuk merujuk isteri dia. Yang kedua, iddah mutallaqah qabla dukhul. Macam kita cakap tadi lah. Kahwin-kahwin, cerai. La iddata 'alaiha, dia tidak ada iddah berdasarkan iza nakahtum mu'minat, apabila kamu kahwin dengan seorang mukmin, summa tallaqtumuhun, tiba-tiba tak ada masalah apa, kau pergi tolak dia apa hal, qabla an tamassuhunna, sebelum kau sentuh dia, fama lakum alaihin minal iddah, wanita tersebut tidak ada iddah, tak tadunaha, untuk kau nak kira ke 4 bulan 10 hari itu tidak ada. Ini antara dalil dah.
Yang kedua ni alasan sama boleh jawab ayat Quran. Ayat Quran ni Al-Quran ataupun juga dengan akliyah, menggunakan dalil akal. Jadi li adami istighal untuk bersihkan adami istighal, tak perlu kita bersih sebab dia tak pernah sentuh perempuan tu. Seterusnya soalan as-sani uzkur dalil. Macam tu juga uzkur arahan dan tugasan, ini yang 5 tadi. Benda yang kena ingat dan kena hafal betul-betul. Uzkur dalil ala tahrimi zina az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jildah. Ini yang ni saja pun dah dua markah. Okey. Yang ni dah mansuh dah. Bacaan dia mansuh tapi hukum dia masih kekal. Boleh pilih salah satu daripada dalil ini. Had musan rejam hatta yamut. Had ghair musan mi'ah jildah, ini fama hadduhuma. Ma ni macam kita cakap tadi lah, benda yang senang. Benda yang senang dan mudah. Rasa Syafiqah boleh jawab sebab senang. Macam senang, macam Ustaz. senang. Macam senang kalau saya hafal. Betul, dia kena kan? hafal lah. Dia kena hafal. Tambah PKP kita tak sekolah. Hafal lah kerja korang. Ya, betul. Baru boleh jawab. Okey. Uzkur salah, benda senang juga. Sebutkan 3 saja diminta. Apa yang kena sebut? Arkan, syurut. So, arkan dan syurut adalah memahami yang tadi 5. Memahami, mengingat. Arkan, rukun nak potong tangan orang bukan suka-suka hati. Dia ada rukun dia. Pertama, mesti ada benda yang dia curi. Kedua, mesti ada kecurian. Yang ketiga, mesti ada pencuri. Kan? Combine 3 ni baru boleh kita laksanakan hukum hudud. Kalaulah tak ada orang curi hati, jam tak ada. So dia tak dinamakan curi hati, bukan masuk dalam masruf. Asyurutul qat'i al-baligh, mesti baligh. Ini syarat-syarat yang mudah. Akal, lepas tu nisab. Rubu' dinai kita sebut tadi RM166 plus lah untuk baru boleh kita potong tangan. Mesti nilai dia RM166 bersama dengan rubu' 1/4 daripada dinar. Kemudian nak potong tangan orang hudud ni, dia ada syarat dia. La milkun lahu fihi, bukan milik dia. Contoh dia hutang kat orang tu tak bayar, dia pergi curi. Tak boleh potong tangan dia sebab dia curi duit dia, kan? La syubhah fil mal, dia nak curi mesti harta yang confirm ada nilai menurut syarak. Tak boleh. Okey. Itu antara syarat-syarat yang perlu untuk kita seorang qadi menilai semula baru jatuh hukum potong tangan. Bain hukum had ma'a ta'lil. Nampak sini ada satu. Yang ni tugasan, kemudian dia minta yang ni, dia nak benda ni pula. Biasanya soalan yang macam ni 6 markah, maksudnya 6 markah. Kat sini dia bagi 4 saja. Bain hukum, so kita kena jelaskan hukum. Hukum dia kat sini apa? Azzara basyara syakhsun imra'atan fima dunal fard. Seorang lelaki bersekedudukan dengan perempuan kena tangkap. So azzara, mahkamah perlu takzirkan dia sebab dia tak buat apa-apa pun. Takzir alai ini pilihan yang kita ada. Kemudian li'annahu, sebab dia laisa minaz zina, dia tak buat apa pun, ataupun li'annahu muqaddimatuz zina. Okey. La yuhaddu. Yang kedua, apa hukum mukhtalis? Mukhtalis ni dia bukan mencuri, tapi dia menyalahguna kuasa. Duit yang kita simpan kat dia, dia pakai dan dia guna. So tak boleh hukum potong tangan. Dia bukan mencuri. Orang mencuri ni mesti ambil harta orang. Dia punya takrif dia mesti ambil harta orang dalam simpanan. Kalau dia ambil harta orang, orang bagi dia pegang, itu tak nak mencuri. Dia hanya salah penyelewengan. La yuqta', tak boleh potong tangan. Li hadis, kerana ada hadis tidak dinamakan, tidak dipotong tangan orang yang menyeleweng, meragut diambil depan-depan, kemudian khianat, menyalahguna kuasa. Apapun menyalahguna kuasa. Yang ketiga, dalil. Sama juga macam tadi. Yang mudah, ma ni yang mudah, dalil pula tu. Wa iza halaltum fastadu. Dalil berkenaan dengan buruan dan sembelihan. Buruan dan sembelihan. Jadi kalau kita ingat satu saja, dah kita dapat markah penuh. Dia ni minta satu, wow kan? Boleh pilih kan? Buruan dan sembelihan. Itu illa ma zakaitum, ini benda binatang yang kamu sembelih. Uhilla lakumut thayyibat. So tiga-tiga ni boleh digunakan sebagai dalil. Tapi jadi kita pilih satu je lah, Ustaz. Pilih satu pun cukup. Pertama dia buruan dan sembelihan. Kemudian tu sebutkan dua
uzkur ithnain mimma yusannu lidzabih fi zakatil haiwan. Sebutkan dua perkara yang sunat bagi orang yang sembelih binatang haiwan. Pertama, dia mesti tajamkan pisau menghadap kiblat. Yaqula inda zabahiha, tengah nak sembelih tu bismillah ataupun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cakap nak sembelih binatang tak boleh pakai kain. Alah, sebab kita pakai pisau. Kan? Memanglah Ustaz, pakai pisau Ustaz. Yalah, benda yang tajam. Benda yang tajam kan. Yeah. Okey, seterusnya yang ketiga, hatisnain, datangkan dua daripada syarat-syarat buru menggunakan binatang yang kita latih. So dalam fiqh ada. So orang dulu memburu menggunakan anjing. So syarat dia mesti antakuna, mestilah binatang yang kita latih tu, syarat dia kat sini. Iza ursilat, bila kita suruh dia pergi memburu, dia pergi memburu. Bila kita cakap stop, inzajarat, dia stop. Dia dengar kata iza qatalat saidan lam ta'kul minhu syai'an, bila dia memburu sesuatu binatang buruan, dia tidak akan memakan benda tersebut. So dia akan balik dengan keadaan selamat. Okey, ini syarat-syarat, tiga syarat ini yang perlu ada dalam setiap buruan. Dia nak dua saja. Jadi kita pilihlah antara empat ni, pilih dua. Sebutkan ini berkaitan dengan pelantikan qadi. So kita kena ingat dah setiap tajuk, setiap soalan ni antara silibus yang wajib pelajar mengetahui. Pertama, sebutkan semua yang senang ni. 4 syarat melantik qadi. Ada disebut perempuan? Tak ada. So senang ya. Kita kena, walaupun kita tak pun setuju, laki sebab kita lulus exam. Yalah tu. Yang kedua, mesti adil lah. Tak sekolah pun kita tahu. Nak jadi qadi, hakim mestilah adil. Kemudian ada akal, tak gila. Orang gila mana boleh jadi kan? So mana tak susah. Islam. Dia nak 4 kita boleh bagi banyak kot. Apa lagi? Basiran. Tak boleh juling. Tak boleh mata tak nampak. So mesti dia nampak seorang qadi. Itu syarat-syarat qadi yang di dalam Islam. Hatisnain. Okey, berikan 2, semua yang senang-senang ni. Berikan 2 perkara yang wajib kepada qadi boleh buat. Dia mesti duduk ayyusawiya baina qasmaini. Dia tak boleh berat sebelah. Kalau dia ni tuduh, dia ni yang menuduh, so dia tak boleh pergi. Dia kena duduk tengah-tengah. Fil majlis, mesti sama di dalam satu majlis. Dia mesti dengar semua tuduhan dan orang yang cakap saya tak bersalah. So dia kena dengar sama benda. Ini ada antara yang wajib. Kemudian fi lahzah, maksudnya fi dukhulihima alaihi. Ini banyak contoh. Dia nak 2 sahaja, so boleh pilih. Lepas tu yang penting apa? Talaqah wajah, dia mesti hadap, cakap hadap muka. Yang ni apa dia? Dia mesti nak mandang, disebut dalam fiqh disebut an-nazaru bi muakhkharil ain, kena pandang macam ni Syafiqah. Oh, dia tak boleh senyum Ustaz. Oh, dia tak boleh senyum, dia tak boleh jeling, tak boleh. Oh. Jeling tak lagi, kawan tu kecil, aku salah ke? Kan? Dia tak dengar lah aku punya apa, dia tak layan aku lah. Maknanya, so dia kena pakai 2 mata kat atas ni. Maknanya dia pakai 2 kat atas tu dan dia kena pandang dua-dua macam tu jugalah. Betul. Kita kalau mendengar orang pun kita serius tak? Ya. Yang sebutkan 2 tempat yang makruh bagi qadi laksanakan. Pertama, dia masa dia marah, dia tak boleh time marah ataupun time dia lapar. Pergi makan dulu. Dahaga sangat-sangat, tak boleh. Ataupun dia tengah sedih. Ataupun dia tengah mana lagi? Sakit. Yang ni ngantuk. Tak boleh. Ataupun inda mudafa'atil ahadil akhbathin, nak terkucil. Dia kena settle dulu masa hajat dia, barulah dia boleh laksanakan apa yang nak, ataupun bersangatan panas dan juga sejuk. Okey, yang terakhir, jelaskan hukum dan ta'lil. Ini pun 4 markah dia bagi. Yukrahu, jelaskan hukum melaksana qadi, dia buat pelaksanaan mahkamah dia buat dalam masjid. Makruh. Sebab apa? Nak jaga suara, tak
bising sebab nanti bergaduh. Kan? So dia suruh makruh kita laksanakan pelaksanaan hukum hakam di dalam masjid. Yang kedua, bayin hukum yaqbalul qadi hadiah. Hakim menerima hadiah. Boleh ke tak boleh? La yajuzu. Takut nanti dia sogok. Cuba sogok hukum dan dia buat muka kesian dengan sebab dia panggil rasuah pun mungkin. Okey. Soalan yang keempat berkaitan dengan faraid. Faraid ini susun bayin dua daripada hak yang muta'alliqah bitarikah. Pertama, mulakan selesaikan hutang, mulakan agihan makyat. Ini antara benda yang perlu kita buat. Dia nak dua saja. Jadi laksanakan hutang, agihan harta warisan. Ya, sebutkan yang kedua, uzkur itsnain min asbabil iras, sebab yang membolehkan kita dapat harta pusaka. Yang pertamanya mesti kerabat, yang kedua mesti kahwin. Kalau follow IG tak diterima. Saya follow IG dia, bolehkah saya dapat waris? Tak boleh. Yang penting kena kahwin ataupun adik abang. Okey. Untuk dapatkan harta warisan ya Ustaz. Ya. Jadi itu dia penjelasan daripada Ustaz kita mengenai dengan kertas 2 bahagian 1 dan juga 2 tentang faraid dan tentang hukum-hukum berkenaan dengan fiqh. Jadi mudah-mudahan kita dapat tahu apakah tips yang boleh kita gunakan untuk menjawab kertas fiqh dan juga faraid. Jadi kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam STAM. Sukses STAM 2021 Pecutan. أهلا وسهلا إلى سكسس STAM 2021 Pecutan. أنتم معي شفيقة هنافية وفي استوديو أيضا الأستاذ Abdul Hafiz bin Ismail. Hari ini kita belajar tentang fiqh dan juga faraid. Dan kita belajarlah bagaimana tips untuk menjawab peperiksaan untuk fiqh dan juga faraid. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini, semua orang nak tahu ni, murid-murid semua nak tahu berkenaan dengan tips bagaimana nak mumtaz, nak cemerlang dalam peperiksaan. Dipersilakan Ustaz. Baik Syafiqah. Okey, untuk tip mumtaz hari ini, pertama kita kena tahu soal awal apa benda. Kamu nak study tu, kalau kita calon-calon nak study, pertama dapatkan 20 markah sini dulu. Sini ada 20 markah. Jadi apa yang kita kena study? Kamu kena cari dalil, kamu kena cari tarikh, kamu kena cari rukun, kamu kena cari syarat, kena cari alasan dalam berkaitan dengan talak, kemudian tu rojok, kemudian tu iddah, kan? Lepas tu redha. Jadi hafal yang ni dulu. Hafal yang ni kita boleh dapat 20 markah sini. Yang kedua berkaitan dengan hudud, dia ada zina, dia ada sariqah, mencuri, dia ada qat'un tariq, kan? Jadi dapatkan hafal takrif dalil macam tadi, kita akan dapatkan sini 20 markah. Yang sini, yang ni kita buat last. Sebab apa? Dia banyak tajuk kot. Kan? Banyak tajuk yang nak kita hafal. Takut nanti kita terlampau fokus yang ni, kita hilang 40 markah kat sini. Sebab yang sini senang ya. So apa yang kita kena hafal? Mabadi, asas kepada ilmu ni. Kemudian kat sini apa dia? Waris. Kita kena hafal berapa waris yang ada. Kemudian fardu, ketetapan Allah tentukan 1/2, untuk siapa 1/4, untuk siapa 1/8, untuk siapa 1/6, untuk siapa 2/3, untuk siapa. Fardu kita kena hafal. Kemudian ahwal, bilakah bentun, anak perempuan, dapat 1/2. Kita kena hafal. Bila dia seorang-seorang, dia dapat 1/2. Bila dia 2 orang, dia dapat 2/3. Jadi ahwal tu memang kita kena hafal. Dekat sini 20 markah. Kemudian seterusnya soalan yang kelima, yang kena hafal apa? Asabah, hijab, aul dan juga rad. Hafal takrif, hafal contoh, boleh kira 4 formula tu, kita boleh dapat 20. Lepas tu last kali terakhir, barulah kita hafal
jihad, baru hafal saidu wa zabaih, juga tentang qadi, pelantikan hakim dan juga saksi. Sebab ini banyak, nak hafal banyak. Jadi dapatkan dulu. Nak study, aku nak berapa markah. Kan? Saya nak berapa markah yang kita dapat. So hafal satu-satu. Target soalan 1, soalan 2, soalan 4, soalan 5. Yang terakhir baru kita hafal soalan nombor 3. Jadi baru kita maklumat tersusun dan kita tak panik. Kita nak, kalau kita rasa masa masih ada, kita hafal. Kalau rasa dah lewat dah, kan, biasanya dah lewat last minute. Benda-benda ni tadi semua last minute. Jadi last minute mesti ada skill. Dia jangan suruh last minute serondor. Kan, dia mesti ada skill. Tadi soalan 1, soalan 2, soalan 4 dan soalan ini memang silibus dalam setiap soalan yang pelajar perlu tahu dan perlu rujuk kepada format pentaksiran yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Baik, itu dia. Jadi Ustaz nak tanya juga, banyak ni faraid ada, fiqh ada, soalus salis, jihad, aqdiyah wa syahadat. Jadi macam mana kita nak kuasai semua topik ni dan subtopik untuk kertas 2 ni Ustaz? Macam mana? Mungkin ada Ustaz ada tips ke, strategi? Okey. Setiap soalan dia ada 4 alif, ba, jim, dal. Ada 4 soalan. Kan kita tulis alif, ba, jim, dal. Alif dan ba bab lain. Jim dan dal babnya yang lain. Faham tak? Okey. Alif ni macam kita cakap tadi lah. 5, 3, 2. Antara ketiga-tiga tu. Kadang-kadang yang mudah. Kadang-kadang yang sedang-sedang sederhana. Jadi untung alif dan ba kita kuasai. Jim ni dia akan ada kaitan juga dengan soalan ba. Bukan. Jim ni tajuk yang lain. Tajuk dia yang lain. Tajuk dia lain, tak sama dengan alif dan ba. Dal, dia akan ada 2 soalan. Bayin hukum. Akan ada 2. Jadi ada 1 dan 2. Yang nombor 1 ni sama juga dengan tajuk yang atas. Yang nombor 2 sama tajuk dengan yang sini. Jadi semua ada kaitan. Sebenarnya ada kaitan ni. Kalau kita boleh jawab yang atas ni, yang bawah ni confirm boleh jawab. Kalau yang atas ni dia tanya takrif, dia tanya apa hukum, dekat bawah ni mesti dia ada kait dengan syarat yang ada kat atas tu. Baik. Itu antara cara. Maksudnya Ustaz dia berkaitan lah. Jadi kalau hafal tahu yang atas, yang bawah kita hanya perlu faham, baca balik jawapan kita tu. Dah ada dah dalam jawapan kita. Itu untuk alif, ba, jim, dal. Dalam fiqh sama, dalam faraid pun sama. Baik, itu dia. Jadi Ustaz, dekat hujung-hujung ni kita semua nak tahu apakah rumusan untuk fiqh dan juga faraid untuk pelajar-pelajar atau murid-murid STAM kita ni. Silakan Ustaz. Rumusan yang kita boleh buat hari ini, subjek ni subjek dalam tangan lah. Kan? Dalam tangan. Saya janji benda ni dalam tangan sebab dia mudah dan senang. Pertama dia kaitkan dengan munakahat. Ini orang pergi kursus nikah confirm dia kena study semua ni. Kan? Yang di sini saja pun dah banyak. Kalau kita boleh kuasai tajuk 1, kertas 1 lagi pun banyak juga soalan-soalan berkaitan dengan talak dan juga nikah. Jadi nak kuasai untuk subjek ni macam saya cakap tadi lah. Kita study sekarang ni kitab yang namanya kitab Al-Iqna'. Kitab Al-Iqna' adalah satu kitab fiqh yang turas. Jadi penulis menuliskan takrif, dalil, syarat, hukum dan ilat, alasan. 5 benda ni sahaja yang ada. Kalau kamu kita study seluruh kitab Iqna', 5 benda ni kita akan kuasai. Kita akan wajibkan. Jadi soalan berlegar kepada 5 benda ni. Ta'rif, dalil, hukum, syarat dan illah, alasan apakah hukum sesuatu terjadi. Wallahu alam. Jadi itu dia rumusan daripada guru kita Ustaz Abdul Hafiz bin Ismail tentang kita lihat sendiri buku kitab fiqh itu sendiri ada ta'rif, ada illah, ada dalil dan semuanya dah disusun cantik dah oleh para ulama yang terdahulu. Dan apa yang perlu kita buat adalah kita baca, kita faham dan kita ingat. Kalau best lagi kalau kita boleh buat latihan. Jadi terima kasih jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz dan semua murid-murid yang menonton kami sehingga penghujung hari ini dan semoga berjaya semuanya. Manjadda wa yada. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.